Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang kita akan lihat variation of parameters for non-homogeneous second order linear differential equation. Sebagai ulang kaji, non-homogeneous second order linear differential equation boleh diselesaikan dengan tiga cara, iaitu trial method, undetermined coefficient dan variation of parameters. Trial method hanya boleh guna kalau y diberi dalam soalan. Boleh rujuk pada video trial method for non-homogeneous second order linear differential equation. Manakala undetermined coefficient dan variation of parameters boleh digunakan untuk selesaikan mana-mana soalan non-homogeneous second order linear differential equation. Cuma undetermined coefficient hanya boleh selesaikan 7 bentuk fungsi sahaja seperti yang ditulis di sini. Boleh rujuk pada video untuk undetermined coefficient. Undetermined coefficient hanya boleh selesaikan sin dan cos sahaja. Sedangkan variation of parameters boleh selesaikan pelbagai bentuk fungsi. Contohnya trigonometry. Variation of parameters bukan hanya boleh selesaikan sin dan cos, tetapi juga tangent, cotangent, secant, cosecant. Malah variation of parameters boleh selesaikan fungsi berbentuk pecahan dan banyak lagi fungsi yang boleh diselesaikan dengan menggunakan variation of parameters. Sekarang kita akan bincangkan step for variation of parameters. Yang pertama, determine A and Fx. A adalah perkali y double prime. Fx pula adalah fungsi paling kanan. Terusnya, kita akan cari general solution untuk homogeneous equation. Maksudnya dekat sini ialah kita akan convert non-homogeneous equation, yakni soalan, kepada homogeneous. Caranya ialah kita akan tukarkan fx kepada kosong. Kemudian kita boleh rujuk kepada nota homogeneous second order linear differential equation. Macam mana nak cari general solution untuk homogeneous equation. Seperti yang kita tahu, general solution untuk homogeneous equation ada tiga bentuk, iaitu M yang berbeza, M yang sama, M imaginary number. Untuk variation of parameter, kita akan pecahkan setiap general solution kepada y1 dan y2. Untuk bentuk yang pertama, kita akan ambil eksponen M1x sebagai y1, eksponen M2x sebagai y2. Jangan ambil A dan B sebab kedua-duanya ni hanyalah constant. Untuk bentuk yang kedua, kita kena expand dahulu. Kemudian kita akan ambil eksponen mx sebagai y1, eksponen mx sebagai y2. Sama macam bentuk yang pertama, kita tak akan ambil A dan juga B. Dan untuk yang ketiga pun sama, kena expand dahulu. Kemudian kita akan ambil eksponen alpha x cos beta x sebagai y1, eksponen alpha x sin beta x sebagai y2. Sama seperti dua bentuk yang di atas, A dan juga B kita tak akan ambil. Terusnya kita akan kira Wronskian, yang mana kita kena cari dulu differentiation untuk y1 prime and y2 prime. Terusnya kita akan tulis dalam bentuk matrix seperti ini, y1, y2, y prime 1, y prime 2. Kita akan guna konsep determinant matrix, iaitu AD tolak BC. Kemudian kita akan darabkan y1, y prime 2 tolak y2, y prime 1. Biasanya jawapan untuk Wronskian akan jadi bentuk paling mudah sebab akan ada yang boleh potong ataupun boleh simplify guna trigo identity. Tapi kalau tak boleh, maknanya sama ada y1, y2 silap atau differentiation y1, y2 silap. Jadi kita kena semak semula. For step 4, kita ada dua formula, U dan juga B. Beza untuk dua formula ni ialah U ada negatif, B positif. U guna Y2, B pula guna Y1. Dan untuk U, kita akan guna tambah
A dan V, kita akan guna tambah B. Kalau sebelum ni, bila kita buat integration, kita akan guna tambah C. Tapi untuk variation of parameters, kita tak boleh guna tambah C. Kita kena guna tambah A dan tambah B untuk membezakan dua-dua jawapan. Maksudnya kat sini ialah untuk setiap U dan V akan ada tambah constant. Jadi tak boleh dua-dua tambah C. Kena beza. Sebab tu satu tambah A, satu lagi tambah B. Supaya dia tak boleh tambah. Untuk step ni, kita akan ganti masuk A berkali untuk Y double prime. Kemudian kita akan ganti masuk Fx, fungsi paling kanan, Wronskian yang kita kira tadi, dan yang terakhir Y1 and Y2. Lepas dah substitute, kita akan cuba simplify sampai dapat paling mudah. Maksudnya kita boleh potong ataupun guna tribute identity, index. Tapi kalau tak boleh tukar kepada bentuk paling mudah, maknanya ada yang silap. Satu cara lagi nak tahu sama ada kita dah buat silap ke tidak, kita akan cuba integrate U dan V. Biasanya integration untuk U dan V akan guna kaedah yang paling mudah. Tapi kalau nanti macam makin susah je integration tu, maknanya kita kena check semula sama ada Y1, Y2 silap atau differentiation Y1, Y2 silap atau Wronskian salah kira. Dan akhirnya kita akan gabungkan semua jawapan menjadi U Y1 plus V Y2. Sekarang kita akan tengok contoh soalan. Kalau nanti dapat soalan tak ada arahan, kita boleh guna sama ada undetermined coefficient atau variation of parameters bergantung kepada fungsi fx sebelah kanan. Tapi kalau soalan dah bagi arahan, kita kena guna kaedah yang soalan minta. For example 1, we have y double prime minus 4y prime plus 4y equal to x plus 1 exponent 2x. Mula kita kena tengok A dan juga F x. Ini A y double prime, maknanya A kita 1 dan ini adalah F x. Terusnya kita kena tukar soalan daripada non-homogeneous kepada homogeneous. Maknanya Fx ni kena tukar, jadikan dia kosong, iaitu y double prime minus 4y prime plus 4y equal to 0. Kemudian kita boleh convert kepada characteristic equation yang mana y double prime akan jadi m square, y prime akan jadi m dan y akan jadi 4 sahaja. Dan kita factor dan kita akan dapat 2. Jadi general solution untuk homogeneous adalah A tambah bx exponent 2x sebab m kita 2. Seterusnya kita akan expand A exponent 2x plus B exponent 2x. Exponent 2x akan jadi y1, x exponent 2x akan jadi y2. Jangan ambil A dan juga B. Kemudian kita akan buat differentiation. Untuk y2, kita kena guna product rule. U dot V akan jadi kat sini U V prime plus U prime V. Kemudian kita salin dalam bentuk matrix. Kemudian kita akan guna konsep determinant matrix AD minus BC. Kita akan darabkan yang ini, dapat ini. Tolak yang ini, dapat ini. Kemudian kita akan guna konsep indeks yang mana exponent 2x jumpa dengan exponent 2x akan jadi exponent 4x. Dan ini pun sama, exponent 2x akan dapat exponent 4x. Ini 2x akan jadi 4x. Jadi kita akan nampak dekat sini 2x exponent 4x boleh tolak dengan 2x exponent 4x. Finally, Wronskian kita exponent 4x. Kalau nanti masa kira Wronskian tak ada yang boleh tolak, bermakna sama ada y1, y2 silap ataupun y prime 1, y prime 2 silap. Jadi tolong semak semula.
Sekarang kita akan kira U dan juga V. Kita akan ganti masuk semuanya ikut formula untuk U dan juga V. Ini Y2, ini Fx, ini A, ini W. Sama untuk yang ni Y1, Fx, A, W. Kemudian kita akan guna konsep indeks yang mana eksponen 2x, eksponen 2x. Jadi eksponen 4x, eksponen 4x, eksponen 4x boleh potong. Kemudian dari sini ke sini kita kena expand supaya senang buat integration dan akhirnya kita akan dapat jawapan. Jangan lupa tambah A untuk U. Untuk V pula, eksponen 2x, eksponen 2x become eksponen 4x, eksponen 4x, eksponen 4x boleh potong. And finally, we can integrate, don't forget, plus V. Finally, kita gabungkan kedua-duanya. Ini U, ini Y1. Ini V, ini Y2. Kumpulkan A dan B dan yang lain tu kita letak semua dan kita tengok mana yang boleh simplify, kita simplify. Kalau kita tengok jawapan akhir ni untuk undetermined coefficient, ini adalah untuk Y3, ini pula untuk Y3. Sebab tu dari awal lagi kita kata dua kaedah ni, undetermined coefficient dan juga variation of parameters, boleh kita guna untuk selesaikan mana-mana soalan. Jadi kita akan tengok pada soalan. Kalau soalan tak bagi arahan, terpulang nak pakai metod yang mana satu. Kalau soalan bagi arahan, kita kena ikut. Untuk contoh kedua pun sama, kita kena cari A dan juga Fx dahulu. So, A dia adalah 1, Fx nya adalah eksponen 3x. Kemudian, kita akan tukarkan dia kepada homogeneous y double prime minus y prime minus 2y equal to 0. So, Fx ni kita tukar jadikan dia kosong. Terusnya, kita convert kepada characteristic equation. Faktor, kita dapat M yang berbeza. Jadi, untuk general solutionnya, kita akan dapat A eksponen 2x plus B eksponen negatif x. Dan ini kita akan ambil dia sebagai Y1. Ini kita akan ambil dia sebagai Y2. Ke sini, kita akan buat differentiation. Kemudian kita ganti masuk semuanya dalam bentuk matrik. Kita akan buat determinannya. Kita akan dapat eksponen 2x darab ini akan tolak dengan yang ini. So akan dapat jawapan ini. Yang kita guna konsep indeks. Dan finally kita dapat negatif 3 eksponen x. Kemudian kita akan ganti masuk semuanya dalam formula U dan juga V. Ini untuk Y2, ini untuk Fx, ini A, ini constant. Ini Y1, ini Fx, ini A dan juga constant. Kemudian kita akan guna konsep indeks yang mana negatif x tambah 3x. Jadinya eksponen 2x. Kemudian 2x ni kena tolak dengan x, akan dapat x sahaja. Kita integrate, jangan lupa tambah A. Sama untuk V, kita akan guna konsep indeks. 2 tambah 3 jadi 5. Kemudian 5 tolak 1 jadi 4. And we integrate, jangan lupa tambah B. Finally, kita ganti masuk dalam general solution. Ini untuk U, ini Y1, ini V dan ini adalah Y2. Sama macam tadi, kumpulkan A dan juga B. Yang tak ada A dengan B, kita letak sebelah kanan dan tengok kalau boleh simplify, kita simplify. Finally, we got the answer. Example 3 pun sama. Ini A kita, ini Fx kita. Kemudian kita akan tukar kepada homogeneous y double prime minus 2y prime plus y equal to 0. Fx ni kita tukar kepada kosong. Dan lepas tu kita akan guna characteristic equation. Y double prime become m square, y prime become m, y become plus 1. Dan kita factor.
Kita dapat satu je nilainya M dan akhirnya kita dapat A plus B X eksponen X. Dan kita kena expand dahulu. A eksponen X tambah B X eksponen X. So, ini akan jadi Y1, ini akan jadi Y2. Jangan ambil A dan juga B. Kemudian, kita akan cari differentiation untuk Y1 and Y2. Untuk Y2, kena buat product rule. U prime V plus UV prime. Dan semuanya kita akan tulis dalam bentuk matrix dan kita guna konsep determinant. Ini darab sini dapat jawapan ini. Tolak dengan ini darab ini dapat jawapan ni. Guna konsep indeks dan kita nampak kat sini ini boleh potong. Dan akhirnya wawasan kita tinggal eksponen 2x sahaja. Terusnya kita akan guna formula U and V. Ini untuk Y2, ini F X, ini A constant. Ini Y1, ini F X, ini A, ini constant. Guna indeks yang mana kita nampak dekat sini X negative 1. Jadi kosong. Bila jadi kosong maknanya 1. Eksponen X bermakna eksponen 2X. Eksponen 2X boleh potong dan akhirnya kita dapat negative integrate dx. Ini macam 1. So kita dapatlah negative X tambah A. Untuk V pula pun sama. Eksponen X jadi eksponen 2X. Dan ini eksponen 2X boleh potong dengan yang bawah. Tulis semula X negative 1 sebagai 1 per X. So, kita dapat ln X plus B. Finally, gabungkan semuanya. Ini U, Y1, ini V, Y2. Kumpulkan A dan juga B. Yang selebihnya sebelah kanan, cuba simplify. Makna yang boleh. Untuk kes ni, kalau kita perhatikan, kita ada tolak X bermakna tolak 1. Ini B. Jadi B tolak 1, dua-dua adalah constant. Sebab tu kita akan convert kepada C. Dan kita tulis C equal B minus 1. Maksud di sini adalah bila jumpa bentuk yang sama, kita kena simplify. For example 4, X double dot, ini maksudnya D square X divide by DT square. Masih yang sama, kena cari A dan juga Fx. Kemudian kita akan convert kepada homogeneous, bermakna X double dot plus 4X equal to 0. Yang kita akan tukar kepada characteristic equation and kita dapat square root negative 4 sama dengan square root 4 square root negative 1. So square root 4 akan jadi 2, ini akan jadi I. Kita tulis plus minus 2I. Compare dengan yang asal bermakna alpha kita kosong, beta kita 2. Jadi kita punya general solution tak ada untuk eksponen sebab eksponen power 0 become 1. Dan biasa kita akan pecah 2, Y1 and Y2. Jangan ambil A dan juga B. Dan kita akan buat differentiation. Ganti masuk dalam matrix. Ini darab ini, kita akan dapat ini. Ini darab ini, kita akan dapat ini. Cos 2t become cos square 2t. Sin 2t become sin square 2t. Kemudian kita factor 2. Ini guna trigo identity. Ini bermaksud 1. Finally, we got 2. Ganti masuk dalam formula U. Ini Y2, ini Fx, ini A, ini 1 square. Kemudian sin jumpa sin square, jadi sin cubic. Bila dapat cubic, kita tak boleh nak integrate. Jadi kita pecahkan semula. Kemudian yang ini, kita guna trigo identity ni. Akan dapat 1 minus cos square 2t. Kemudian kita expand. Untuk sin 2t dah boleh integrate. Tapi untuk yang ini,
kita kena buat substitution. Kita akan guna cos 2t sebagai u. Kita differentiation. Kemudian ganti masuk dalam integration. Kita nampak sin 2t boleh potong dengan sin 2t. So negatif jadi positif. Dan u square become u cubic over 3. Dan ganti balik u kita. So kita dapatlah yang ini. Yang kita simplify. Jangan lupa tambah a. Untuk b pula, ini y1, ini fx, ini a, ini 1 sekian. Sama juga, tak boleh selesai, kena guna substitution. Kali ini kita kena guna sin 2t sebagai u. Buat differentiation. Kemudian ganti masuk dalam integration. Kita potong cos 2t, so u square become u cubic over 3. Ganti masuk u, kita akan dapat. Sekarang ni kita gabungkan balik dua-dua jawapan. Ini u kita, ini y1, ini v, ini y2. Expand dulu. Kemudian kita kumpulkan a dengan b. Untuk cos power 4, sin power 4, guna konsep a square minus b square, a square plus b square equal to a power 4 minus b power 4. Maksudnya, kita akan assume-nya sebagai a-nya adalah cos 2t, b-nya adalah sin 2t. Jadi, kita dapat macam ni lah. Ini adalah a square minus b square. Ini a square plus b square. Kemudian kita akan guna trigo identity. Ini akan dapat 1. Dan ini pula boleh dipermudahkan. Jadi 1/6. Dan contoh yang terakhir pun sama. Cari dulu a dengan fx-nya. Kemudian kita akan tukar dulu kepada homogeneous. Y double prime minus 2y prime plus 2y equal to 0. Kemudian kita tukar dulu kepada y double prime m square y prime m 2y become plus 2. Ini tak boleh factor. Bila tak boleh factor, kita akan guna formula kuadratik. Untuk kes ni, a kita adalah 1, b adalah negatif 2, c adalah 2. Ganti masuk dalam formula, so kita dapat macam ni. Kemudian, pecahkan dia kepada 2. 2/2 ini, and then yang square root ni per 2. Kemudian square root negatif 4, pecahkan lagi. So, square root 4, square root negatif 1. Square root negative 1 equal to I. So, kita dapatlah jawapan dia. 1 tambah tolak I. Jadi, alpha kita 1. Beta kita 1. Ganti masuk dalam general solution for homogeneous. Kita dapat exponent X, A cos X plus B sin X. Seperti biasa, ganti masuk dalam formula. Untuk contoh ni, saya pisahkan y1 and y2 dan kira Wronskian serentak. Mula kita kena expand A exponent X cos X plus B exponent X sin X. Yang biasa, ini untuk y1, ini untuk y2. Wronskian kita adalah y1, y2, y1 prime, y2 prime. Jadi dari sini ke sini kita buat differentiation. Dua-duanya sama, kena buat uv. Jadi kena buat product rule u dot v equal to uv prime plus u prime v. Kemudian kita akan guna konsep determinant matrix. Kita akan dapat macam ni. Expand dahulu. Kemudian kita akan kumpulkan cos square x dan juga sin square x. Kita nak guna trigo identity. Ini akan dapat 1. Yang ini pula boleh tolak. Dapat kosong. So maknanya kita punya jawapan akan jadi exponent 2x 1 tambah 0.
So, dapatlah eksponen 2x. Macam biasa, gantikan masuk dalam U. Ini Y2, ini Fx, ini A constant. Kemudian kita akan guna indeks. Eksponen X akan jadi eksponen 2x. Yang lain jangan expand. Biarkan dulu. Dan ini boleh potong. Kemudian untuk ini ke sini guna trigo identity. Barulah kita buat integration tambah A. Untuk V pula, Y1 Fx A constant. So sama juga eksponen X akan jadi eksponen 2x. Kemudian untuk yang ini kita akan guna substitution. Yang mana sin X jadi U. Jadi kita buat differentiation. Ganti masuk balik dalam integration. Kita boleh potong cos dengan cos. So kita tinggal U je. So kita integrate dapat U kuasa 2. Ganti masuk U kita dapat sin square X over 2. And finally kita gabungkan. So untuk yang gabungkan ni boleh tinggal macam ni je. Kalau nak simplify, kena expand dahulu. Kemudian kita kena kumpulkan yang mana boleh guna trigo identity. Contohnya cos square X, sin square X. Kita boleh guna identity jadi 1. Untuk yang ini pula sin 2x, kita boleh guna trigo identity ni. Dia akan jadi ini. Cos jumpa cos jadi cos kuasa 2. Yang ini pun sama. Cos 2x, kita boleh guna trigo identity yang ini. Kemudian kita akan simplify. Mana bentuk yang sama macam ni. Semuanya ada sin X. Kita boleh kumpulkan. Jadikan dia sebagai C. Kita kena define C sebagai B tambah setengah.